Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? So, pada hari ini, jom pasal sejarah bersama dengan cikgu. Kita akan lihat kepada bab 9 tingkatan 5 iaitu Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Dan fokus cikgu pada kali ini adalah 9.2.1 iaitu kita akan tengok dululah mengenai dasar-dasar luar Malaysia. Jom tanpa buang masa lagi, bersama dengan cikgu, kita belajar mengenai dasar-dasar luar Malaysia. Okey, dalam dasar-dasar luar Malaysia ni, kalau kita sebut je dasar luar Malaysia, apa dasar luar Malaysia? Dasar luar Malaysia ni, kita ni berbuat baik dengan semua negara di dunia. So, kita tak ada berlawan dengan mana-mana negara lah. Kita berbaik dengan semua negara di dunia ni dan kita menghormatilah kedaulatan negara yang lain. Dan matlamat dasar luar kita, ada beberapa matlamat yang kamu kena ambil tahu mengenai dasar luar Malaysia ni. Yang pertama ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara. So, dasar luar kita matlamat dia menjamin keselamatan. Ingat keselamatan ni. Yang kedua, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara. Dan yang ketiga adalah untuk menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Ingat kemajuan ekonomi ni. Dan yang keempat pula adalah untuk mengekalkan keamanan sejagat. Ini melalui kerjasama antarabangsa lah yang kita lakukan bersama dengan negara yang lain. Dan yang kelima, kita ni matlamat kita adalah untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Contoh yang kita kata warga global yang bertanggungjawab dan peka ni, contoh kan kita boleh ambil macam isu Palestin. Di mana kita bersuara lantang lah di atas penindasan yang dilakukan di Palestin. Sama jugalah apa yang berlaku dulu macam dasar apartheid ke apa. Kita pun bersuara lantang juga menentang dasar apartheid tersebut. Itu yang katakan kita warga negara global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Jadi, jom kita tengok pula bentuk hubungan luar Malaysia dengan negara lain. Kita ada dua bentuk. Satu bilateral, satu multilateral. Apa beza antara bilateral dengan multilateral? Kalau kita kata hubungan bilateral ni bermaksud hubungan secara terus dengan negara tersebut. Contoh, Malaysia ada hubungan diplomatik dengan Singapura. Malaysia ada hubungan dengan Indonesia. Selain daripada itu, mungkin Malaysia ada hubungan diplomatik dengan Thailand. Hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Hubungan diplomatik dengan China, dengan Jepun. Maksudnya kita berhubung terus dengan negara tersebut. Itu kita panggil hubungan bilateral. Manakala hubungan multilateral pula. Hubungan multilateral ni kita kata hubungan kita berdasarkan dalam bentuk kita kata kumpulan atau pertubuhan. Contoh pertubuhan apa yang kita sertai? Di sini antara pertubuhan-pertubuhan yang kita sertai, contoh sini ASEAN, OIC, Commonwealth, NAM, lagi apa lagi? PBB dan sebagainya lah. Itu kita kata hubungan multilateral. Ingat hubungan bilateral ni hubungan secara terus dengan negara tersebut. Manakala multilateral ni hubungan dalam bentuk kumpulan ataupun dalam bentuk pertubuhan. Okey, itu dua bentuk hubungan luar Malaysia dengan negara lain, bilateral dan multilateral. Dan sekarang kita lihat pula kepada asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. Bila kita sebut tentang asas penggubalan ataupun dalam kata lain kita boleh sebut juga the faktor lah penggubalan sebab kita menggubal dasar luar Malaysia ni. So ada 5 di sini. Yang pertama adalah disebabkan oleh faktor sejarah. Yang kedua faktor ekonomi. Yang ketiga faktor politik. Yang keempat faktor geografi. Dan yang kelima, faktor demografi. Kelima-lima ni lah kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi lah ya. So, kita pergi dulu kepada faktor sejarah. Okey, faktor sejarah ni kalau kita sebut mengenai hubungan kita dengan negara luar ni, Melaka kita ambil contoh Kesultanan Melayu Melaka lah. Di mana Melaka ni telah lama pun mempunyai hubungan perdagangan dengan negara luar. Contoh, Melaka dah ada hubungan dengan China, dengan Arab, dengan Siam dan juga dengan Kepulauan Melayu. Malah di sini juga kita lihat dari segi asas dasar luar kita ni dah pun terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu.
Melaju serumpun ni kalau kita macam sekarang ni, hari ini ni macam antara Malaysia ni, Indonesia, Brunei, Singapura dan negara kita sendirilah, mana kita adalah serumpun. Dan selepas merdeka pula, Malaysia telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Bila kita sertai ke negara-negara Commonwealth ni, pertubuhan Commonwealth ni bermaksud nanti bila kita ada ancaman daripada luar, maka pertubuhan Commonwealth ni akan membantulah. Antara negara kota Commonwealth juga terdiri daripada Australia dan juga New Zealand. Dan dalam masa yang sama, saya kata tadi, kalau kita diancam, maka pertubuhan-pertubuhan yang kita sertai akan membantu kita. Di sini sebab apa kita menyertai pertubuhan Commonwealth ni? Sebab yang kita kata ancaman yang kita hadapi pada waktu ni adalah fahaman komunis ataupun PKM, Parti Komunis Malaya. Yang mana PKM ni pada waktu ni banyak menggugat keselamatan negara dan mendorong Malaysia lah untuk mengamalkan dasar luar iaitu pro-barat dengan anti-komunis. Sebab apa dia ancam komunis pada waktu ni? Ancam keselamatan negara kita. Sebab tu waktu ni, dan kita juga pada waktu ni mendapat bantuan daripada barat, terutama daripada Britain, bantuan pertahanan. Jadi oleh sebab tu kita pro-barat dan anti-komunis. Dan pada waktu yang sama juga, masa kita mula-mula merdeka sebenarnya, Malaysia banyak bergantung kepada negara barat kerana belum lagi berkeupayaan dalam pertahanan. Sebab kita masih lagi merdeka, dan kita kena ingat kita darurat bermula 1948 hingga 1960. Kita merdeka 1957. Jadi pada waktu tu ancaman komunis masih lagi berlaku di negara kita. Jadi bila kita merdeka 1957 tu, kita telah buat perjanjian AMDA lah dengan British, dan akhirnya telah mendapat bantuan pertahanan lah daripada pihak British sendiri. Jadi itu tentang faktor sejarah. So kita tengok pula kepada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni kita lihatlah di mana kita mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Dan macam cikgu kata tadi, kita berbaik dengan negara yang lain. Pada zaman penjajah, kita merupakan pengeluar utama untuk biji timah dan getah. Oleh sebab tu, kita mempunyai hubungan ekonomi yang baiklah, iaitu kita dengan Britain dan juga dengan Amerika Syarikat. Kerana kedua-duanya merupakan negara yang maju. Tapi bila selepas kita merdeka pun, kita masih lagi perlukan pasaran dan modal dari negara tersebut. Sebab tu pada waktu ni kita lihatlah kita banyak bergantung kepada negara-negara barat. Sebab apa? Sebab kita perlukan pasaran dan modal dari negara tersebut. Dan beberapa langkah kita dah Malaysia ambil untuk mengatasi masalah ni, di mana kita mula untuk menggalakkan pelaburan asing. Dan dengan adanya pelaburan asing ni sebenarnya kita akan dapat meningkatkan ekonomi, dan secara tak langsung kita dapat sediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Malah pada tahun 1980-an, waktu ni zaman Tun Dr. Mahathir, di mana dasar pandang ke timur telah dibuat, iaitu pada tahun 1982 kalau tak silap cikgu, di mana pada dasar pandang ke timur ni, di mana dia telah menggalakkanlah pelaburan asing dari negara-negara timur, contohnya dari Jepun dan juga dari Korea Selatan. Jadi di sini kita lihatlah kita dah mula pandang ke timur. Sebab di negara timur juga terdapat negara-negara yang maju, iaitu macam contoh Korea dengan Jepun ni lah. Jadi di sini kita cuba kita meluaskan kita punya ekonomi kita dengan kita mula pandang ke timur. Dan Malaysia juga telah menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang sedang membangun yang lain, maksudnya dalam negara jiran kita lah, dan juga negara-negara Islam. Di mana bila kita jalinkan hubungan ni dengan negara membangun dengan negara Islam ni, secara tidak langsung kita akan dapat meningkatlah pasaran barangan kita. So pasaran barangan kita ni maksudnya barangan kita ni dapatlah kita jual dekat negara-negara membangun dan negara-negara Islam. Malah kita juga akan dapat mengadakan pelaburan di negara tersebut. Itu tentang faktor ekonomi. Manakala untuk
faktor politik pula, kita boleh lihatlah di mana di sini Malaysia ni berhak menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Kita ingat sekarang kita adalah sebuah negara demokrasi. Jadi oleh sebab tu kita, dan pada waktu ni kita pun dah merupakan sebuah negara berdaulat. Oleh itu kita boleh menentukan hala tuju masa depan kita. Dan kita hala tuju masa depan kita mestilah kita berdasarkan kepada prinsip keamanan sejagat ni. Dan ini jelas terpapar dalam dasar luar negara kita, di mana kita ni menekankan pemeliharaan kedaulatan negara yang lain. Bermaksud kita tak ceroboh negara yang lain. Malah kita juga berjuang untuk negara yang ditindas. Contoh di sini, kita boleh ambil contohlah di mana Malaysia telah menyokong Palestin lah dalam mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Apabila Israel telah menceroboh Palestin, jadi Malaysia telah bersuara lantang lah di sini. Dan Malaysia juga berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ini dalam untuk memelihara keamanan dunia, dan secara tidak langsung Malaysia memang tegas lah dalam pendirian, dalam menyokong semua resolusi yang diambil oleh PBB bagi memastikan keamanan dunia itu dipelihara. Okey, gambar di sebelah ni dapat menunjukkan di mana sumbangan Malaysia bersuara lantang dalam isu Palestin, sama ada di PBB dan juga dalam persidangan mana-mana yang ada lah, di mana bersuara lantang mengenai isu Palestin. Dan kita tengok pula kepada faktor geografi. Kalau kita lihat pada faktor geografi daripada zaman dulu lagi, kita tahu kedudukan kita ni sangat strategik. Jadi Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara. Malah Malaysia ni bersempadan dengan Singapura, mana Singapura kat bawah ni kan, Singapura, Thailand di atas kita, utara semenanjung ni. Kemudian Indonesia, okey, ini Indonesia. Kemudian Brunei, Brunei kat sini. Jadi kita sempadan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, dan perairan Malaysia ni menjadi laluan utama. Laluan utama kapal-kapal dagang di dunia ni akan melalui kawasan kita. Jadi secara tidak langsung, keselamatan negara serantau ni juga ni amat mempengaruhi dan meninggalkan kesan kepada keselamatan negara kita. Sebab kalau serantau bergolak, bermaksud negara kita juga akan terima tempiasnya di situ. Okey, sebab tu kita berbaik-baik dengan semua negara. Dan akhir sekali adalah faktor demografi. Okey, faktor demografi ni kita mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam dan majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Ini contoh antara pertubuhan OIC lah yang kita sertai. Dan Malaysia juga tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel. So kita memang tak ada hubungan diplomatik dengan negara Israel, sebab bagi kita Israel ni telah menceroboh dan menindas bumi Palestin. Dan rakyat Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum dan diberi kebebasan sepenuhnya untuk amalkan budaya dan agama masing-masing. So secara terlangsung di sini kita lihat Malaysia telah menentang keras dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Ini satu lagi isu yang kita perjuangkan, di mana kita memang menentang keras dasar apartheid ni, hingga kan dasar apartheid ni kita lihat jika kita tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara berkenaan iaitu Afrika Selatan, sekiranya undang-undang apartheid tidak dihapuskan. Sebab tu kita lihat di sini kita sekarang ni kita adalah hubungan diplomatik sebab apartheid sekarang ni dah tak ada. Ini antara warning lah yang kita pernah beri sebenarnya kepada Afrika Selatan. Kalau masih lagi ada undang-undang apartheid tersebut diamalkan, maka kita tidak akan ada hubungan diplomatik dengan dia. Jadi kita lihat faktor kepelbagaian kaum di negara kita ni amat mempengaruhilah penggubalan dasar luar Malaysia. Jadi itu yang dapat cikgu share mengenai asas penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, jom kita lihat pula kepada perkembangan dasar luar Malaysia. Okey, untuk perkembangan dasar luar Malaysia, kita lihat dia terbagi kepada 3, iaitu tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk tahap pertama ni adalah semasa Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri, iaitu pada tahun 1957 hingga 1970.
Manakala tahap kedua pula adalah pada zaman Tun Abdul Razak iaitu 1972 hingga 1976 dan Tun Hussein On pada tahun 1976 hingga 1991. Manakala untuk tahap ketiga adalah zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu pada 1981 hingga 2003. Jadi kita akan tengok satu persatulah mengenai ketiga-tiga tahap ni. Secara tak langsung bila kita bercerita mengenai ketiga-tiga tahap ni, cikgu harap kamu dapat membezakanlah dan membandingkan antara ketiga-tiga tahap ni. Okey, jom kita pergi kepada tahap pertama iaitu semasa Tunku Abdul Rahman iaitu pada tahun 1957 hingga 1970. Semasa tahap pertama ni iaitu semasa zaman Tunku Abdul Rahman 1957 hingga 1970 ni di mana pada waktu ni Malaysia kita adalah pro barat dan anti komunis. Dan pada waktu yang sama sebenarnya kita berbaik dengan negara jiran dan kita berbaik dengan negara Commonwealth. Ini dasar kita masa tahap pertama ni. Iaitu kita pro barat dan anti komunis, kita berbaik dengan negara jiran dan kita berbaik dengan negara Commonwealth. Dan faktor yang membawa kepada kita kata kita menjalankan dasar tahap pertama ni. Antara faktornya kita lihat dulu dalam faktor politik. Di mana pada waktu ni kita tahu kita ni pada waktu ni kita kata berada di dalam ancaman komunis. Oleh sebab tu antara faktor politiknya adalah untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis, terutamanya kalau kita kat negara kita PKM lah, Parti Komunis Malaya. Dan Malaysia juga perlu bantuan pertahanan daripada negara Commonwealth, iaitu daripada Britain, daripada Australia dan juga daripada New Zealand. Sebab inilah antaralah negara Commonwealth yang akan datang membantu kita lah, yang memberi bantuan pertahanan kepada kita. Selain daripada itu, yang ketiganya, kita telah menandatangani perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu iaitu Anglo-Malayan Defence Treaty yang kita kenali dia juga sebagai AMDA. Singkatan dia AMDA lah pada tahun 1956. Bila kita ada perjanjian pertahanan ini, secara tak langsung inilah yang kita dapat membanteraslah kita komunis di negara kita. Dan macam kita kata tadi kita berbaik dengan negara jiran kan. Jadi kita berbaik dengan negara jiran. Dan cikgu kata tadi kita berbaik dengan negara jiran kan. So di sini pun memang kita berbaik dengan negara jiran. Walaupun kita tengok berlaku beberapa krisis juga antara negara jiran kita. Contohnya berlaku konfrontasi lah dengan Indonesia. Di mana Indonesia telah melancarkan konfrontasi ke atas Malaysia. Disebabkan oleh tidak puas hati ataupun tidak bersetuju dengan penubuhan Malaysia. Dan kemudiannya kita juga terputus hubungan dengan Filipina. Sekejaplah kita terputus hubungan dengan Filipina disebabkan Filipina pada waktu ini juga dia claim ataupun dia mendakwa yang Sabah adalah miliknya semasa penubuhan Malaysia. Dan akhir sekali kita boleh nampaklah bagaimana pada tahun 1956 di mana Singapura keluar pula daripada Malaysia. Ini antara krisis yang kita hadapilah, walau bagaimanapun kita buat macam-macam untuk berbaik dengan negara jiran. Oleh sebab tu kita tengok Malaysia telah menandatangani perjanjian penubuhan ASA pada tahun 1961. ASA ni antara Malaysia, Thailand dan Filipina untuk menangani, kita kata selain pada kerjasama, dia juga untuk menangani komunis jugalah untuk keselamatan. Dan kita ada Mafilindo. Mafilindo ni ditubuhkan pada tahun 1962 sebab pada waktu ni kita lihat Mafilindo ni memainkan peranan lah untuk menghentikan ataupun untuk menyelesaikan masalah pertelingkahan yang berlaku antara Malaysia dengan Filipina dan Malaysia dengan Indonesia. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini antara hubungan antara Malaysia dengan Filipina dengan Malaysia dengan Indonesia disebabkan oleh pembentukan Malaysia tu, maka ditubuhkan Mafilindo pada tahun 1962. Walau bagaimanapun kita lihat Mafilindo ni gagal dan tidak berkesan lah disebabkan selepas tu kita tengok masih lagi berlaku penentangan terhadap pembentukan Malaysia, terutamanya oleh Indonesia. Dan ketiganya kita lihat dengan penubuhan ASEAN pada tahun 1967.
Penubuhan ASEAN ni di mana negara-negara ASEAN ni kita kata bersatulah membentuk kerjasama pelbagai bidang. Sama ada dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial dan sebagainya. Jadi itu tentang tahap pertama di bawah Tunku Abdul Rahman dan itu untuk faktor politik. Dan kita tengok pula untuk faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni pada waktu ni kita lihat kita ni sangat bergantung kepada Britain pada waktu ni. Jadi oleh sebab tu kita menjalankan dasar pro-barat. Sebab dari segi ekonomi, dari segi pasaran kita, bahan mentah kita, memang kita bergantung kepada Britain. Kita contohnya di sini kita menghantar biji timah dengan getah kita kepada Britain. So itulah dari segi kepentingan ekonomi menyebabkan nanti kita telah pro-barat dengan anti-komunis tu. Dan sebab kebergantungan kita, kenapa kita banyak bergantung kepada Britain? Yang pertamanya disebabkan oleh kita merupakan anggota blok sterling. Ini dapat dilihat apabila kita menjalankan urus niaga perniagaan dalam nilai mata wang pound sterling. Mata wang pound sterling. Malah kita juga mengharapkan, macam cikgu cakap tadilah, sepenuhnya permintaan daripada negara barat, terutamanya Britain, di mana kita ni merupakan pengeluar biji timah dengan getah. Oleh sebab tu kita memerlukan Britain untuk satu, ambil bahan mentah kita. Yang kedua, untuk jadi pasaran lah untuk barangan kita ni. Dan yang ketiga, pelabur Britain ni masih lagi menguasai peratus yang besar lah dalam ekonomi Malaysia, terutamanya dalam peladangan dan perindustrian. Dan itu sebab kenapa kita waktu ni kita sangat bergantung kepada Britain pada tahap pertama ni. Manakala, tindakan Malaysia Tindakan Malaysia untuk mengurangkan kebergantungan ni, apa yang kita buat adalah kita mula mengamalkan pasaran bebas. Di sinilah kita mula buat rangkaian perdagangan dengan negara yang lain. Contohnya kita tidak lagi hanya kepada Britain saja, kita buatlah hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat, dengan Jepun, Singapura, Jerman Barat dan sebagainya. Banyak lagi lah, ini antara contoh lah rangkaian perdagangan yang kita buat dengan negara yang lain. Jadi itu kita kata dalam aspek faktor ekonomi. Dan kita lihat pula kepada tahap kedua. Tahap kedua ni macam cikgu cakap tadilah, tahap kedua ni macam cikgu cakap tadilah, iaitu masa zaman Tun Abdul Razak 1972 hingga 1976 dan Tun Hussein On pada tahun 1976 hingga 1981. Jadi menjelang 1970-an, kita ni dah amalkan, kita dah ubah dasar luar kita tau. Dasar luar kita dah mula kepada dasar berkecuali dan berbaik dengan semua negara. Yang tahap pertama tadi kita pro-barat, anti-komunis. Sekarang ni tak. Sekarang kita dasar berkecuali dan kita berbaik dengan semua negara. Tak kiralah negara tu komunis ke apa, kita berbaik dengan semua negara. Dan ini disebabkan, sebab apa berlaku kita buat dasar berkecuali? Disebabkan oleh AMDA yang perjanjian pertahanan dengan Britain tadi tu. Pada waktu zaman 1970-an ni kita lihat dia dah kurang dah memainkan peranannya. Malah pengaruh Britain di timur juga dah mula kurang. Sebab tu kita mula buat dasar berkecuali. So dah kurang lah juga di sini. Dan perubahan dasar ini disebabkan oleh, pertama kita lihat dari segi politik di mana pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar di sini, iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Itu salah satu sebab jugalah kenapa kita ubah dasar kita, sebab pergolakan yang berlaku di Vietnam. Jadi usaha kita Malaysia untuk mencapai dasar luar kita, apa yang kita buat adalah, pertama kita isytiharkan kita ni adalah zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN. Ini bersama-sama dengan negara ASEAN lah. Melalui ASEAN nanti, maka kawasan ASEAN tu merupakan zon aman, bebas dan berkecuali. Kemudian kita juga mengadakan hubungan diplomatik dengan negara komunis. Kata tadi, sebelum ni kita tak kawan. Sekarang pada waktu ni kita dah mula berkawan dengan negara-negara komunis. Contoh, kita dah ada hubungan diplomatik dengan China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan juga Mongolia. Malah Malaysia juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976 dan menyelesaikan masalah pelarian Vietnam lah di Malaysia. Ini pun hasil daripada kerjasama dengan negara-negara jiran. Sebab itulah kita mesti berbaik dengan semua negara. Okey, itu untuk tahap
kedua. Kita lihat pula untuk tahap ketiga, iaitu tahap ketiga merupakan zaman Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 hingga 2003. Di mana dalam tahap ketiga ni kita masih lagi mengekalkan dasar-dasar tahap kedua. Tetapi kita memberikan penekanan kepada kepentingan ekonomi. Maksudnya dasar tahap kedua ni apa tadi? Dasar berkecuali dan berbaik dengan semua negara tadi. Kita still lagi amalkan dasar kedua, tahap kedua tu. Cuma sekarang ni penekanan kita kepada kepentingan ekonomi, terutamanya yang berkaitan dengan isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan. Maksudnya sekarang kita nak memajukan ekonomi negara kita. So sebab tu kita buat penekanan kepada ekonomi. Jadi apa tindakan Malaysia untuk mencapai dasar luar kita ni, dasar berkecuali, berbaik dengan semua negara dan penekanan kepada kepentingan ekonomi ni. Maka yang pertama, kita mengadakan hubungan yang erat dengan negara-negara ASEAN. Ni kan kita berbaik dengan semua negara kan. Jadi melalui hubungan yang erat ni kita telah dapat menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchia. So krisis Vietnam Kampuchia dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang kedua, kita buat dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur ni diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Tun Dr. Mahathir, di mana dalam dasar pandang ke timur ni telah menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia. Jadi di sini apa yang kita buat? Kita menggalakkan rakyat Malaysia ni mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik. Contohnya macam semangat cintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan kerja yang baik. Jadi ini antara dalam dasar pandang ke timur, bermaksud sekarang kita bukan saja tengok kepada negara barat sebagai model, negara maju itulah sebagai model kepada negara kita, malah kita tengok juga kepada negara-negara maju di bahagian timur seperti Jepun dengan Korea Selatan sebagai model kepada untuk membangunkan negara Malaysia ni. Jadi secara tak langsung, Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara yang lain. Contohnya, Tun Dr. Mahathir telah mengadakan lawatan ke Afrika Selatan, Caribbean, Pasifik Selatan. Ini semuanya adalah misi-misi perdagangan dan menandatangani perjanjian perdagangan dua hala. Jadi, Malaysia juga turut menjalankan hubungan dengan negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga contoh macam dengan negara jiran lah. Kan? Dan negara-negara yang lahir selepas Perang Dunia Kedua. Kalau tanya cikgu, negara dunia ketiga ni apa? Negara dunia ketiga ni adalah negara-negara yang merdeka selepas Perang Dunia Kedua. Termasuk negara kita lah. Itu negara kita merdeka pada tahun 1957. Perang Dunia Kedua tamat 1945. Jadi semua negara yang merdeka selepas tahun 1945 tu dia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga. Jadi itu yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan mengenai perkembangan dasar luar Malaysia ni, kamu akan dapat manfaat daripada situlah. Sebelum tu, jadi kamu tahu dalam kita bercerita mengenai dasar luar Malaysia, kita tahulah asas penggubalan kita tadi, ada 5 asas penggubalan kita tadi kan. Dan ditambah pula dengan perkembangan dasar luar Malaysia yang ada 3 tahap. Jadi sekian je daripada cikgu. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share. So sekian.